الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم الخير. اللهم ذكرنا من بما نسينا وعلمنا من بما جهلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada pagi ini secara maya di dalam perkongsian dengan ilmu berkaitan dengan tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala secara maya. Dan terima kasih kepada pihak SPAQ di atas program, di atas penganjuran kuliah pada pagi ini. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan persoalan takdir. Dan pada pagi ini kita akan masuk perbincangan sesuatu yang berkaitan dengan qada qadar, iaitu berkenaan dengan iradah, iaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam sesetengah di sisi sebahagian ulama, setengah kitab dia tidak membahagikan kepada iradah atau iradah dan juga qada ataupun qadar, tetapi sebaliknya terus meletakkan berkenaan dengan kauniyah ni kepada qada kauni, takdir kauni, di mana bukan dengan menggunakan kalimah iradah kauniyah. Baik, kita baca dulu apa yang yang saya sharekan di dalam skrin. Dan kalau bagi sesiapa yang ada buku, dia boleh tengok pada muka surat 45. Iradah kauniyah. Iradah kauniyah, sebelum ni kita dah sebut tu, sebelum atas pada dia tu, di bawah tajuk hubungan qada dan iradah, dengan iradah. Iradah kauniyah ialah iradah yang merangkumi semua makhluk dan berkait dengan kejadian alam, dan ini luar dari ikhtiar manusia. Firman Allah Jalla Jalaluhu, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ في السماء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya, nescaya ia melapangkan dadanya, membuka hatinya untuk menerima Islam. Dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, nescaya ia menjadikan dadanya sesak sempit sesempit-sempitnya, seolah-olah ia sedang mendaki naik ke langit dengan susah payahnya. Surah Al-An'am ayat 125. Dan firman-Nya, وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Dan tidak ada gunanya nasihatku kepada kamu jika aku hendak menasihati kamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu, kerana kamu tetap berdegil, dialah Tuhan kamu dan kepadanya kamu akan kembali. Jadi kita tengok perbincangan berkenaan dengan iradah kauniyah dahulu. Jadi iradah kauniyah di sini disebutkan ataupun dipanggil juga dengan qada kauni, iaitu iradah yang merangkumi semua makhluk
iaitu iradah yang berkaitan dengan kejadian semua makhluk. Iradah berkaitan dengan kejadian. Berkaitan dengan kejadian. Dan kejadian ni merangkumi semua makhluk, bumi, langit, manusia, dan semua sekali. Dan ia berkaitan dengan penentuan sesuatu kejadian bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak jadikan dia. Seperti Allah Subhanahu wa taala jadikan pokok-pokok macam mana, Allah Subhanahu wa taala nak jadikan bumi itu macam mana, Allah Subhanahu wa taala nak jadikan langit itu macam mana. Dan juga penentuan tentang kejadian manusia, kejadian syaitan, kejadian malaikat, kejadian jin dan sebagainya. Pada Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan kejadian kepada malaikat umpamanya. Allah Taala tentukan kepada malaikat dari segi kejadiannya hanya ada padanya hazzul malakiyah, sifat kemalaikatan, bahagian kemalaikatan sahaja. Sifat malaikat sahaja yang ada pada malaikat, inginkan kepada kebaikan, tak nak kepada keburukan. Itu untuk malaikat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tentukan dari segi berkehendak, dari segi iradah kauniyah, dan dengan qada kauni, takdir dari segi kejadian. Allah Ta'ala tentukan syaitan ni hanya ada pada dia hazzus syaitaniyah, bahagian kesyaitanan, yang mana ia hanya berkehendak kepada keburukan, nak kepada kejahatan, tak nak buat benda baik, tak suka pada benda baik, dan nasib dia adalah keburukan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala jadikan binatang dengan hazzul bahimiyah sahaja, bahagian kebinatangan sahaja. Tu binatang dia hanya nak kepada sifat-sifat binatang sahaja. Nak makan, nak minum, nak berhubungan sama hubungan jenis, dan seterusnya. Tidak ada kepada dia nak buat ibadat atau apa ke, tidak ada pada binatang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga tentukan dari segi kejadian. Allah Taala tentukan untuk manusia mempunyai kedua-dua sifat tadi. Allah Taala tentukan kepada manusia jin ada hazzul malakiyah, bahagian kemalaikatan, sifat malaikat. Dan juga sifat malaikat yang inginkan kepada kebaikan, nak buat ibadat, nak buat benda baik, dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala tentukan juga, berikan juga kepada manusia ni hazzus syaitaniyah, bahagian kesyaitanan, ataupun hazzul bahimiyah, bahagian kebinatangan. Allah Ta'ala tentukan juga. Yang mana dia nak kepada makan, minum, nak kepada hubungan tu macam-macam hubungan jenis termasuklah. Nak kepada melakukan kejahatan, ada keinginan pada diri manusia nak buat jahat, nak buat benda-benda tak elok. Tengok orang kaya makan rasuah, berasa elok juga. Itu contoh lah kita kata. Itu hazzul, itu iradah kauniyah ataupun qada kauni. Cuma ada satu lagi iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah kehendak Allah Ta'ala dari segi syarak, ketentuan Allah Ta'ala dari segi syarak yang akan mengimbangi iradah kauniyah ini. Sifat ataupun bahagian di dalam diri manusia, bahagian kebinatangan yang ada di dalam diri manusia ni, sifat-sifat kebinatangan yang Allah Ta'ala jadikan pada manusia, semua ada diimbangi oleh iradah syar'iyah yang akan kita sebutkan selepas ini. Begitu juga nasib seseorang manusia. Sebelum ini saya telah share hadis di mana di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dengan menunjukkan dua buku. Yang tu saya telah bincangkan, sama ada dengan maksud hakiki memang ada dua buku pada tangan Nabi, ataupun dengan makna majaz tak ada buku pun. Nabi isyarat saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalamnya nama-nama ahli syurga dengan kabilah dia. Ada pula di dalamnya nama-nama ahli neraka dengan kabilahnya.
Jadi itu juga termasuk di dalam iradah kauniyah. Bila mana Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ini dengan pelbagai sifat. Ada dua sifat tadi, hafzul malakiyah dan juga hafzul syaitaniyah. Maka manusia akan condong kepada kedua-dua perkara tadi. Condong kepada sifat-sifat kemalaikatan, bersungguh-sungguh nak buat benda baik, nak ibadat, nak bantu orang dan sebagainya. Ataupun sebaliknya, tak nak kepada benda tu, condong kepada keburukan. Benda buruk kat, benda tak elok kat, laju sangat. Benda baik kat, tak larat nak ajak, tak ada. Kedua-dua kecenderungan tu ada di dalam diri manusia. Sebab apa? Sebab iradah kauniyah, kehendak dari segi kejadian untuk manusia, Allah Ta'ala nak buat manusia ni tak serupa dengan malaikat dan tak serupa dengan syaitan. Kalau Allah Ta'ala buat manusia semua baik, tak perlu buat. Malaikat sudah ada. Jadi di dalam iradah kauniyah dan seterusnya qada kauni, ketentuan kehendak Allah Ta'ala dari segi kejadian, yang mana seterusnya Allah Ta'ala menentukan kejadian tersebut. Allah Ta'ala nak buat manusia ni dengan dua sifat tadi, dua keinginan tadi yang menghasilkan, yang menyebabkan kesudahan nasib mereka di akhirat adalah berbeza, adalah tidak sama. Jadi itu juga termasuk, maknanya kesudahan nasib seseorang di akhirat juga termasuk di dalam iradah kauniyah, ketentuan dari segi kejadian. Yang mana ini di luar dari ikhtiar manusia, ini di luar daripada pilihan kita, di luar daripada ikhtiar kita. Cuma sebelum ini saya telah bincangkan berkenaan dengan Allah Ta'ala beri pilihan dan sebagainya, yang tu kita telah bincangkan tentang takdir yang tertulis dengan dalil-dalil daripada Al-Quran yang telah, daripada hadis Nabi SAW yang telah saya kemukakan bahawasanya Allah Ta'ala tetap memberikan pilihan kepada manusia. Cuma ni kita tidak boleh persoalkan, yang di luar daripada kemampuan kita. Kita tak mampu nak pilih. Sebagaimana ketentuan kejadian terhadap pelbagai makhluk, Allah Ta'ala tentukan kejadian dia. Pelbagai binatang dengan cara masing-masing, bentuk ketentuan kejadian masing-masing. Allah Ta'ala jadikan kepada burung-burung begini cantik. Allah Ta'ala jadikan katak begini. Tu Allah Ta'ala jadikan lembu begini dengan sifat dia, dengan minat dia kepada makanan begini. Dia tak suka kepada makanan-makanan yang bagi kita sangat-sangat sedap. Pizza ke, chicken chop ke, apa ke, dia tak makan, dia tak ada. Jadi tak boleh kita nak kata Allah, kenapalah Allah Ta'ala jadikan lembu ni, tak suka pada burger, chicken chop ni, rugi sangat lembu ni. Tak boleh. Itu ketentuan dari segi kejadian yang Allah Ta'ala telah tentukan, yang tidak mampu untuk kita nak pilih, tidak mampu untuk kita nak lakukan sebarang perubahan. Baik. Di dalam ayat yang pertama, dalam nota yang di-share, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya. Bila mana seseorang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kehendaki kepada dia untuk beroleh petunjuk, untuk nak dapat petunjuk, maka Allah Ta'ala akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Jadi sebelum ni, anaknya kita telah baca hadis-hadis berkenaan dengan, saya telah sharekan hadis-hadis berkenaan dengan takdir, berkenaan dengan mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tentukan sebelum ini, yang Allah Ta'ala telah tentukan 50,000 tahun sebelum kejadian segala makhluk ni, Allah Ta'ala telah tentukan orang ni sebagai ahli syurga, orang ni sebagai ahli neraka. Kemudian di dalam perangkat-perangkat takdir yang telah saya bincangkan sebelum ini, saya ingat yang tu saya telah bincangkan berkenaan dengan perangkat takdir pada perangkat awal, kemudian takdir tahunan,
takdir harian yang tu saya telah sebutkan sebelum ini. Jadi di dalam ketentuan-ketentuan tersebut Allah Ta'ala telah tentukan dengan nasib seseorang manusia selepas daripada kematiannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis, fakullu muyassarun lima khuliqa lahu, seseorang itu masing-masing dipermudahkan kepada tujuan ia diciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana dia berkehendak kepada seseorang begini. Seperti di dalam hadis, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan sesiapa yang Allah Ta'ala nak terangkan, nak beri hidayah petunjuk kepada dia, Allah Ta'ala akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Baik. Jadi di dalam hadis pun ada disebutkan berkenaan dengan perkara ini. Umpamanya apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Riwayat ini dia terputus sebenarnya. Saya tak sempat nak tengok dia punya status, tapi dari segi apa dia panggil sanad dia tu memang nampaklah terputus. Mursal. Maknanya tidak direct kepada Nabi SAW. Kalau bagaimanapun dari segi jadi saya pun tidak sempat untuk nak terjemahkan apa. Jadi di dalam Syu'abul Iman Imam Al-Baihaqi dan juga di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah Syu'ab Al-Iman. Berkenaan dengan ayat ini, mana Nabi SAW bersabda, iman bila mana masuk ke dalam hati, maka maka luaslah hati seseorang dan insyirah, maknanya bersinar. Mudah terbuka hati dia. Dan dia membaca ayat ini, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Sesiapa yang Allah Ta'ala nak kepada dia kebaikan, hidayah, petunjuk kepada dia, nescaya Allah Ta'ala akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Lalu sahabat tanya, wahai Rasulullah, hal lidzalika min ayatin yu'rafu biha, apakah ada tanda untuk dikenali dengannya? Tanda untuk kita mengenali seseorang yang dilapangkan dadanya untuk Islam. Maka Nabi SAW menjawab, ya, ada al-inabatu ila daril khuld, keinginan kembali kepada perkampungan negeri yang kekal abadi. Wattajafi an daril ghurur, menjauhkan diri daripada negeri yang penuh dengan tipu daya ni, iaitu dengan dunia. Wal isti'dad lil mauti qabla al mauti, dan melakukan persiapan untuk kematian sebelum mati. Begitu juga ada juga di dalam riwayat yang lain yang lebih panjang daripada Abdullah bin Miswar. Ini juga di dalam kitab yang sama. Di dalam dua kitab yang sama, riwayat yang hampir sama. Sama. Riwayat yang sama. Yang mana di dalam hadis ini Nabi SAW jelaskan tanda-tanda yang menunjukkan seseorang itu dilapangkan dadanya untuk Islam, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperolehi petunjuk. Jadi ayat ni menunjukkan kepada kita bahawasanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir, mana ayat ini menjadi hujjah menunjukkan kepada kita bahawasanya petunjuk kesesatan adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga
Begitu juga menentukan, maknanya menciptakan petunjuk atau kesesatan kepada seseorang, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ayat sebelum ini kita telah baca dah, yang telah saya share sebelum ini, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Maknanya termasuk di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan kita. Saya nak tengok ayat yang berapa. Wallahu khalaqakum wama ta'malun, surah As-Saffat ayat yang ke-96. Yang ini saya ingat saya pernah share dah dahulu. Ayat 96. Yang mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahawasanya dia yang menciptakan kita dan juga perbuatan kita, apa yang kita lakukan. Begitu juga saya telah kongsikan sebelum ini, mungkin saya boleh kongsikan sekali lagi, iaitu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha khaliqu kulli sani'in wa sun'atihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap yang maknanya setiap manusia yang melakukan perbuatan dan juga perbuatannya, itu juga adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya-Allah saya jawab selepas ni. Nanti habis berkenaan dengan iradah kauniyah. Jadi mana di dalam ayat ini dan juga berdasarkan kepada hadis tersebut, maknanya petunjuk, kesesatan adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Menentukan seseorang itu memperolehi petunjuk dan seseorang itu memperolehi kesesatan, itu adalah termasuk di dalam ciptaan, di dalam ketentuan iradah kehendak Allah taala dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Sebagaimana yang ada juga yang diriwayatkan bahawasanya kebaikan dan keburukan kedua-dua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikemukakan kepada manusia pada hari kiamat. Dan juga sebelum ni saya tak pasti, rasanya saya dah sebut dah berkenaan dengan qadariyah yang enggan menerima bahawasanya perbuatan kita ni adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Keburukan yang kita lakukan itu bercanggah dengan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahawasanya kita ni diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan perbuatan kita juga adalah merupakan ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi begitu juga bila mana Allah Ta'ala kehendaki untuk menyesatkan seseorang, dia akan menjadikan dadanya sesak sesempit-sempitnya. Dia tidak nampak ruang-ruang untuk dia memperolehi petunjuk. Sehingga kalau kita tengok sebagaimana ayat yang saya baca, hadis yang saya bacakan tadi, masing-masing dipermudahkan kepada tujuan ia diciptakan, sehingga kita tengok orang yang Allah Ta'ala tentukan kepada dia kesesatan, kita tengok dia sangat-sangat susah untuk menerima petunjuk. Biar bukti macam mana sekalipun telah dikemukakan kepada dia, namun sangat sukar kepada dia untuk memperolehi petunjuk. Baik. Begitu juga dengan ayat seterusnya. Ayat ni berkenaan dengan cerita Nabi Nuh alaihi salam. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum. Tidak ada gunanya nasihatku kepada kamu jika aku hendak menasihati kamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu, kerana kamu tetap berdegil. Dialah Tuhan kamu dan kepadanya kamu akan kembali. Dan di sini kata-kata Nabi Nuh alaihi salam,
Kata-kata Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Aku duk beri nasihat kepada kamu, duk beritahu kepada kamu begini. Tapi jikalau Allah Ta'ala nak supaya kamu, nak menyesatkan kamu, tidak ada guna nasihat aku kepada kamu. Jadi di sini apakah? Di sini dengan maksud seolah-olah Nabi Nuh alaihi salam nak menunjukkan tak senang hati, tak suka kepada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Di sini dia ada dua perkara. Satu berkenaan dengan iradah kauniyah. Dari segi kehendak Allah Ta'ala, dari segi kejadian. Kehendak Allah Ta'ala dari segi kejadian, iaitu bila mana Allah Ta'ala nak tentukan seseorang, sesuatu kaum itu sesat, maka itulah yang berlaku kepada dia. Yang kedua, dari segi iradah syar'iyah yang kita akan bincangkan selepas ini, iaitu ketentuan dari segi syarak. Ketentuan dari segi syarak iaitu kepada dari segi syariatnya Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga dengan kita ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehendak dari segi syarak Allah Ta'ala memerintahkan supaya menyampaikan agama, supaya mengajak manusia kepada kebenaran, melarang manusia daripada kesesatan, yang tu wajib dilaksanakan. Mari kita tetap kena laksanakan juga. Walaupun kita tak suka ke, kita suka ke, sebab nasib ketentuan seseorang manusia, kesudahan dia kita tak tahu. Itu terserah kepada Allah Ta'ala, di luar daripada batas kemampuan kita. Dari segi yang dalam batas kemampuan kita adalah yang kita akan bincangkan selepas daripada ini, iaitu iradah syar'iyah, kehendak Allah Subhanahu wa taala dari segi syarak, dari segi syarak. Baik. Jadi mana kesungguhan Nabi Nuh alaihi salam nak cerita kesungguhan aku nak beri nasihat kepada kamu, nak ajak kamu kepada kebaikan, tidak akan mendatangkan manfaat jika Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak kebaikan kepada kamu. Sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala nakkan kamu supaya kamu berada di dalam kesesatan. Dari segi ada lagi dalil yang lain yang digunakan oleh ulama berkenaan dengan iradah kauniyah ini. Iaitu di dalam surah Al-Isra. Nanti saya share dulu. Tak ada lagi. Tapi share bagi habis dulu. Jadi di dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami telah tentukan wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Kami telah menyatakan kepada Bani Israel di dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di bumi Palestin 2 kali. Dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong angkuh dengan melampau. Ini ketentuan dari segi kejadian. Allah Ta'ala tentukan kepada Bani Israel perkara ini. Maka apabila sampai masa janji membalas kederhakaan kamu, kali yang pertama dari 2 kederhakaan itu, kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang kuat gagah dan amat ganas serangannya. Lalu mereka menjelajah di seluruh ceruk rantau, membunuh dan membinasakan kamu. Dan sebenarnya peristiwa itu adalah satu janji yang tetap berlaku. Jadi mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan
Nah, telah jelaskan bahawasanya Allah Ta'ala telah tentukan kepada Bani Israel mereka akan melakukan kerosakan di muka bumi Palestin ini dua kali. Dan janji Allah Ta'ala, ketentuan dari segi kejadian yang Allah Ta'ala tentukan ini pasti akan berlaku. Ini ketentuan dari segi kejadian. Mana Allah Ta'ala tentukan bahawasanya Bani Israel akan melakukan melakukan kerosakan ni di bumi Palestin dua kali. Sampai masa janji itu Bani Israel melakukan kederhakaan kedua kali, Allah Ta'ala balas kederhakaan tersebut dengan mendatangkan manusia yang kuat, ganas. Nah, untuk menjelajah, membunuh dan membinasakan kamu. Jadi itu ketentuan ataupun kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi kejadian, kejadian. Baik. Jadi yang ni memang di luar daripada batas kemampuan kita, kita sama sekali tidak mampu untuk merubah ketentuan ini, merubah kejadian ini. Baik. Kemudian ada soalan ni. Baik, saya jawab soalan ini dulu sebelum kita pergi kepada iradah syar'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zikir apa untuk lapang dada? Zikir apa untuk kita kuat ingat kepada Allah? Dia sebenarnya berkenaan dengan zikir ni untuk kita sentiasa mengingati Allah, kita memperolehi kelapangan dada dan sebagainya. Lalu kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut ayat, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingati Allah, hati-hati menjadi tenang. Jadi mengingati Allah ni luas. Sama ada dengan membaca Al-Quran, dengan zikir-zikir tertentu yang berkait dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Zikir, bangun tidur, zikir. Masuk bilik air, zikir, ingat kepada Allah. Keluar bilik air, zikir. Keluar rumah, zikir. Naik kenderaan, zikir. Setiap masa berkait dengan keadaan, berkait dengan berkait dengan peristiwa. Jumpa orang, zikir dengan cara beri salam, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bagi salam, jawab salam. Zikir yang berkait dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Dan ada juga zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berkait dengan peristiwa-peristiwa tertentu, masa-masa tertentu dan sebagainya dan seumpamanya. Seperti kita kata baca Quran. Baca Quran dia tidak berkait dengan peristiwa-peristiwa tertentu, waktu-waktu yang tertentu. Kita boleh baca bila-bila masa. Surah Fatihah ke, kalau tak ingat yang lain. Ataupun surah-surah yang mudah-mudah ke, kita boleh baca bila-bila masa. Boleh baca tengah bawa kereta. Tengah duduk. Apa dia panggil tension, jalan jam. Boleh baca Quran ataupun dengar Quran, tak larat nak baca, dengar juga mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Quran, baca sambil-sambil bawa kereta, sambil-sambil ujian. Begitu juga dengan zikir-zikir yang lain yang disebutkan dengan jelas dalam hadis sangat banyak. Dalam Sahih Bukhari hadis yang terakhir yang ada dalam ada nasyid bu, kalimatani habibatan ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah yang dikasihi oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ringan pada lidah, berat pada timbangan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi yang ni bila-bila masa kita boleh baca. Tak ada halangan, bila-bila masa. Banyak mana, ikut banyak mana. Tak jadi panah. Tak jadi panah kau, tak jadi dia panggil gila isim kau, tak jadi. Tak jadi gila isim tu, zikir yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW dan buat kerana matlamat keduniaan, ilmu dunia tu jadi panah tu. Itu sebab dia. Tapi kalau zikir buat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingat kepada Allah Ta'ala semata-mata, ibadat diajarkan oleh Nabi SAW, tak ada masalah. Bacalah sebanyak mana sekali. Zikir-zikir yang lain, tahlil, tahmid, tasbih, yang tu bila-bila masa, istighfar, selawat kepada Nabi SAW,
bila-bila masa kita boleh lakukan, dan dengan cara yang sedemikian kita akan sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya itu sudah mencukupi kepada kita, bahkan lebih daripada cukup kepada kita untuk kita sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, mendatangkan kelapangan kepada dada kita. Dan antara dia lagi, iaitu dengan dalam kehidupan kita ni, ini masuk part lain ni, masuk cerita lain ni. Tapi tak apalah, sebab kait dengan ni. Dalam kehidupan kita ni 24 jam. Ada rutin-rutin harian yang kita lakukan, yang semuanya ada panduan daripada agama, daripada Nabi SAW. Ada panduan. Jadi, bila mana kita buat sesuatu perkara, kita ingat Nabi ajar begini. Nabi ajar begini. Kita ingat-ingat yang tu, maka dengan sendirinya di dalam gerak laku kita akan mengingatkan kita kepada Nabi SAW, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan yang mengutuskan Nabi SAW mengajarkan kepada Nabi perkara-perkara tersebut. Kita nak tidur, kita ingat yang Nabi ajar macam mana. Nabi ajar tidur mengiring, kita ingat. Kita sedar tengah malam, Nabi kita ingat, Nabi ajar macam mana bila sedar terkejut. Tu baca ta'awuz. Paling-paling tidak kita ingat. Bila kita mimpi menakutkan umpamanya, kita sedar tengah malam, kita ingat apa yang Nabi ajar. Baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 3 kali dan isyarat ludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Isyarat ludah. Jangan ludah betul. Kena orang sebelah. Marah pula. Jadi kita ingat. Begitu juga kita bangun tidur, kita ingat apa Nabi ajar. Kita masuk bilik air, doa kita baca. Gosok gigi, kita ingat macam mana cara Nabi SAW ajar. Gosok gigi. Istaku ardan. Gosoklah gigi dengan melentang. Jadi setiap gerak-geri kita tu ada panduan daripada Nabi SAW. Jadi bila mana kita buat semua tu dengan panduan daripada Nabi, kita ingat kita buat begini Nabi ajar begini, kita buat begini Nabi ajar begini, kita buat begini Nabi ajar begini. Setiap gerak-geri kita. Maka dengan sendirinya otomatik kita akan sentiasa menghubungkan diri kita kepada Nabi SAW, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap apa yang kita buat tu akan mendatangkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan ingat pada dia. Baik. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, pada zikir secara keseluruhannya akan mendatangkan kelapangan kepada dada, mendatangkan rupanya ketenangan kepada diri. Sama ada zikir yang berkait dengan peristiwa tadi sebagaimana yang saya sebutkan, buat gini doa begini, buat gini doa begini, tengok cuba baca Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, ya Allah sebagaimana engkau cantikkan wajah aku, kejadian aku, maka cantikkan jugalah akhlak aku. Maknanya otomatik zikir setiap masa ingat kepada Allah, setiap masa ingat kepada Allah. Dan insya Allah dengan cara yang sedemikian kita akan mempunyai kekuatan dalam kita nak mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah sebagaimana ayat yang mula-mula awal saya baca tadi, ingatlah dengan mengingati Allah, hati-hati akan menjadi tenang. Insya Allah kita akan mendapat ketenangan di dalam kehidupan kita. Jadi itu jawapan secara ringkas berkenaan dengan soalan yang ditanyakan. Baik. Hal ini berkaitan dengan surah Al-Isra. Yang ni saya ingat apa yang saya baca sebelum ni, yang ni ada yang mengatakan sudah berlaku dan ada yang mengatakan tidak berlaku. Ada yang mengatakan kali pertama berlaku pada zaman pada ketika zaman Fir'aun dahulu, anak Nabi Musa dahulu. Dan ada yang mengatakan tidak berlaku lagi. Pada ketika itulah, pada ketika ulama kata tu. Dan mungkin ia berlaku tu sekarang ni, sebagaimana yang berlaku di Palestin sekarang ni. Wallahu alam, kita tak pasti dari sudut dengan pasti peristiwa itu bila berlaku, yang itu kita tak pasti. Cuma yang kita yakin sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, pasti akan berlaku 2 kali. Bila mana Bani Israel melakukan kerosakan di bumi Palestin.
Wallahu alam, kita tak tahu. Mungkin sekarang mungkin antara dia yang berlaku sekarang ni kerana yalah banyaklah orang tersebut, wallahu alam, saya pun tak sempat dengan zaman tersebut. Katanya ketika mana sebelum Israel menceroboh bumi Palestin dan sebagainya, dikatakan di Palestin itu sendiri maksiat berleluasa. Nah, maksiat berleluasa dengan kelak malam lapar, wallahu alam. Saya pun tak berani nak kata dengan pasti, tapi itulah yang diceritakan kepada kita. Mungkin sebab Allah Subhanahu wa taala pun sebut di dalam Al-Quran dari segi qada' kauni juga di dalam surah Al-Isra juga. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Surah Al-Isra ayat yang ke-16. Nah, Al-Isra ayat yang ke-16 Allah Ta'ala sebut, bila mana kami mahu membinasakan sesuatu negeri, amarna mutrafiha, kami akan perintahkan orang negeri tersebut untuk bermewah-mewah, berseronok-seronok bermewah. Fafasaku fiha, lalu mereka melakukan kefasikan di dalamnya. Fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira, maka kami akan tetapkan ketetapan kepadanya, lalu kami akan binasakan ia dengan sebinasa-binasanya. Jadi kalau kita tengok di situ, dari segi ketentuan, dari segi kejadian, Allah Ta'ala telah tentukan. Dari segi kejadian, bila mana Allah Ta'ala nak membinasakan sesuatu tempat, Allah Ta'ala akan suruh orang tempat itu bermewah-mewah, melakukan kefasikan, melakukan kerosakan. Selepas daripada itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membinasakan dengan sebinasa-binasanya. Jadi itu juga ketentuan dari segi kejadian. Iaitu dari segi kejadiannya, Allah binasakan selepas berlaku kefasikan, kerosakan di sesuatu tempat tersebut. Kemudian seterusnya. Ada lagi ke soalan? Kalau kita ada, kita pergi kepada pembahasan seterusnya, iaitu iradah syar'iyah. Sementara iradah syar'iyah berkait dengan kehendak dan perintah Allah yang menyebabkan keredaan Allah jika dipatuhi dan kemurkaan jika diingkar. Berdasarkan kepada ini, setiap perkara itu terjadi dengan takdir dan kehendak Allah. Tetapi tidak semestinya itu sesuatu yang diredai Allah. Ini kerana Allah mentakdirkan dan menghendaki juga sesuatu yang tidak diperintahkannya dan disyariatkannya. Firman Allah Jalla Jalaluh, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Allah menghendaki dengan apa yang diharamkan dan dihalalkan dari kaum perempuan itu ialah untuk menerangkan syariatnya dan untuk menunjukkan kepada kamu jalan-jalan aturan orang-orang yang dahulu daripada kamu, Nabi-Nabi dan juga orang-orang yang saleh, supaya kamu mengikutinya, dan juga untuk menerima taubat kamu. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan firman-Nya, wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu asyaitanu wa yuridu alladhina yattabi'una asyahawati an tamilu mailan 'azima. Dan Allah hendak membersihkan kamu dari dosa dengan menerima taubat kamu, sedang orang-orang yang fasik yang menurut keinginan hawa nafsu yang diharamkan oleh Allah itu hendak mendorong kamu supaya kamu menyeleweng dari kebenaran dengan penyelewengan yang besar bahayanya. Dan firman-Nya, yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
Allah sentiasa hendak meringankan beban hukumnya daripada kamu. Kerana manusia itu dijadikan berkeadaan lemah. Ada kalanya dia mentakdirkan berlaku sesuatu yang tidak diperintahkannya dan tidak disyariatkan. Ada kalanya dia mensyariatkan tetapi tidak ditakdirkannya. Oleh itu, tidak ada kemestian antara dua bentuk iradat ini. Ini kerana hukum-hukum agama yang diperintahkan supaya ditunaikan, tetapi orang fasik dan ahli maksiat tidak menunaikannya. Sebelum bicara ini kita tengok dulu. Kemudian bentuk iradah yang kedua, iradah syar'iyah. Kehendak Allah Ta'ala dari segi syarak. Yang mana dengan kehendak Allah Ta'ala dari segi syarak itu dia membawa kepada ketentuan syar'i, qada syar'i. Berlakulah ketentuan dari segi syarak. Maknanya ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari segi syaraknya begini. Sebab apa berlaku ketentuan itu? Kerana iradah, kerana kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi iradah syar'iyah ni dia berkait dengan perintah yang mesti dilakukan, perintah Allah yang boleh membawa keredaan jika dipatuhi dan kemurkaan jika diingkar. Begitu juga berkaitan dengan larangan Allah yang akan menyebabkan kemurkaan jika dilakukan dan menyebabkan keredaan jika ditinggalkan. Jadi itu iradah syar'iyah, kehendak Allah Ta'ala dari segi syarak. Kehendak Allah Ta'ala dari segi syarak ni, mana Allah Ta'ala tentukan ini yang kamu kena buat, ini yang kamu tak boleh buat. Itu kehendak Allah Ta'ala dari segi syarak. Dan kehendak Allah Ta'ala dari segi syarak ni, kita ada pilihan untuk melakukannya ataupun tidak melakukannya. Antara Al-Quran, ayat Al-Quran yang menyebutkan dengan jelas, dengan lafaz, qada, ketentuan Allah Ta'ala yang berkait dengan syar'iyah ini ialah ayat di dalam surah Al-Isra, ayat yang ke-13 ni, ayat 23. Silap. 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan kami, Tuhanmu telah menentukan, telah memerintahkan, telah melakukan penentuan, ketetapan supaya kamu tidak menyembah kecuali kepadanya. Ini qada dari segi syar'i. Lepas pada tu sambung pula lepas pada tu dia. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan juga supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jadi itu ketentuan dari segi syarak. Mana kehendak Allah Ta'ala dari segi syarak, sembah hanya kepada dia sahaja. Tak boleh sembah yang lain. Kehendak Allah Ta'ala dari segi syarak, ibu bapa wajib ditaati. Kepada ibu bapa wajib ditaati selagi mana tidak derhaka kepada Allah Ta'ala lah. Cuma wajib buat baik kepada kedua ibu bapa. Sama ada ibu bapa itu ibu bapa yang beriman ataupun ibu bapa yang tidak beriman. Itu ketentuan Allah Ta'ala berdasarkan kehendak Allah Ta'ala dari segi syarak. Dari segi syarak. Jadi mana di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala membahagikan. Mana ulama membahagikan berdasarkan kepada dalil-dalil, berdasarkan kepada ayat Al-Quran dan hadis-hadis berkenaan dengan takdir, berkenaan dengan qada dan qadar, berkenaan dengan iradah, masyiah, kehendak Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Berdasarkan kepada dalil-dalil tersebut, ulama membahagikan kepada dua, qada syar'i atau iradah kauniyah atau yang membawa kepada qada kauni, ketentuan dari segi kejadian, dan iradah syar'iyah, kehendak dari segi syarak yang membawa kepada ketentuan dari segi syarak. Mana ada dua. Satu yang kita tak ada pilihan untuk nak ubah. Untuk nak buat sesuatu, kita tak ada pilihan.
Yang itu kita serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak tahu bagaimana kesudahan kita, bagaimana nasib kita, kita tak tahu. Yang itu kita serah kepada Allah Ta'ala. Luar daripada kemampuan kita. Yang kedua, iradah syar'iyah, ketentuan dari segi syarak. Yang ni Allah Ta'ala tentukan dari segi syarak begini. Nah, kita tengok macam contoh Nabi Nuh alaihi salam tadi. Dia kata, kalau Allah Ta'ala nak supaya menyesatkan kamu, tak ada beda pun aku beri nasihat kepada kamu. Itu dari segi kauniyah. Dari segi kauniyah. Tapi adakah Nabi Nuh alaihi salam tahu kaum dia tu, kesudahan kaum dia tu macam mana? Nabi Nuh tak tahu. Nabi Nuh tak tahu. Tetapi Nabi Nuh tahu kewajipan kepada Rasul-Rasul adalah menyampaikan. Sebagaimana Allah Ta'ala kata kepada Nabi SAW, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu daripada Tuhan. Allah Ta'ala beritahu begitu. Begitu juga perintah supaya mengajak kepada ma'ruf, menegah daripada munkar, yang tu sudah ada berdasarkan kepada qada' syar'i, ketentuan dari segi syarak sudah ditetapkan daripada awal kewujudan Nabi Adam alaihi salam, manusia yang pertama, sehingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada kita. Itu ketentuan dari segi syarak. Ketentuan dari segi syarak itu yang kita kena buat. Seperti Nabi Nuh tadi, ketentuan dari segi syarak, dia kena ajak kaum dia tu untuk beriman. Itu dari segi syarak. Tak kira lah kaum dia tu tutup telinga ke, tutup mata ke, tak kira. Lari ke, tak kira. Tapi kewajipan dia dari segi syarak, dia kena ajak. Nabi SAW ketika mana pergi ke Taif. Nabi pergi dakwah ke Taif. Dia tak tahu ketentuan dari segi kejadian apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada penduduk Taif. Nabi SAW tak tahu. Bila Nabi pergi, dihalau, dibaling dengan batu dan sebagainya. Nabi duduk menyandar di pokok setelah jauh pula. Menyandar di pokok. Mari malaikat. Nak ke? Kalau aku hempapkan dua bukit antara yang maknanya yang berada di sekitar Taif ni untuk menghancurkan penduduk Taif tu. Saya tak tahulah, saya tak boleh pergi ke Taif. Bagaimana bukit itu apa tu saya tak tahu. Jadi Nabi SAW dari segi qada' syar'i, ketentuan dari segi syarak, Nabi wajib menyampaikan kepada manusia. Nabi pergi sampaikan setakat yang dia mahu. Dan wajib mana berkeinginan untuk menyampaikan lagi. Dan juga berkeinginan supaya umat dia ni dapat petunjuk. Sebab itu Nabi SAW tetap mendoakan kepada penduduk Taif. Walaupun sekarang ni tak dapat petunjuk, hamba aku, baling aku dengan batu. Mudah-mudahan anak cucu dia akan datang, akan mendapat petunjuk. Dan itu dah yang berlaku. Jadi maknanya antara kauni, ketentuan yang Allah Ta'ala tentukan kepada penduduk Taif, begitu keadaan dia, dan juga syar'i, Nabi SAW walaupun menerima sedemikian daripada penduduk Taif, tapi dari segi syarak, Nabi tetap diperintahkan untuk menyampaikan kepada mereka jika ada peluang dan mendoakan supaya mereka mendapat petunjuk. Itu mana beza antara kauni dan juga syar'i. Baik. Jadi maknanya kita kena faham dua sudut. Jadi sebab itu dari segi kejadian kita tak boleh nak menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya tak habis lagi perbahasan berkenaan dengan yang ini. Yang ini insya-Allah saya akan sambung lagi perbahasan berkenaan dengan syar'i dan juga kauni ini. Cuma sebelum menutup pertemuan kita pada pagi ini, dan insya-Allah saya akan sebut lagi perkara ini selepas daripada ini, suka saya mengungsikan antara dia berkaitan dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala laksanakan ini, lakukan ini. Kita kena ingat tidak ada hak kepada kita untuk mempersoalkannya
yang pasti kitalah yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Dan suka juga saya kongsikan satu syair yang diungkapkan oleh ulama yang berbunyi berkaitan dengan takdir ni. Contoh iradah syariah. Contoh iradah syariah itu seperti ayat ni lah. Ayat Al-Isra ni. Ayat yang ke-23. Dia qada syariah. Qada syariah ni berlakunya qada syariah ni ketentuan dari segi syarak bila mana Allah Ta'ala berkehendak sedemikian. Dengan iradah syariah, kehendak Allah Ta'ala dari segi syarak, maka Allah Ta'ala akan menentukan syarak tersebut. Dan ketentuan dari segi syarak ni mencakupi, merangkumi semua perintah, semua larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu perintah supaya sembahyang dapat pahala, itu iradah syariah yang membawa kepada qada syar'i. Larangan daripada minum arak, itu iradah syariah yang membawa kepada qada syar'i. Itu contoh-contoh maknanya iradah syariah yang membawa kepada qada syar'i. Mana kehendak Allah Ta'ala dari segi syariat dan juga ketentuan Allah Ta'ala dari segi syariat. Jadi yang tu yang kita kena laksanakan dan juga yang kita kena tinggalkan. Baik. Jadi berkait dengan syair yang saya kemukakan ni, tabaraka man ajral umur bihukmihi kama syaa la zulman arada wala hukma fama laka syai'un ghayru ma Allah sya'ahu fa in syi'ta tib nafsan wa in syi'ta mutadma. Maha suci Allah yang telah melaksanakan segala perkara dengan keputusannya sebagaimana yang dia kehendaki, bukan hendak berlaku zalim dan menganiayai. Tidak ada sesuatu yang engkau miliki selain dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Jika engkau mahu, tenangkan hatimu, dan jika engkau mahu, matilah dalam keadaan menahan kemarahan. Jadi itu antara apa yang disebutkan oleh ulama kita berkenaan dengan persoalan takdir ni. Maknanya itu kehendak apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kena terima. Allah Ta'ala buat dengan penuh dengan kebijaksanaan. Sebab itu di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah menghukum kebaikan kepada seseorang, membalas kebaikan kepada seseorang dengan rahmatnya, dan membalas keburukan kepada seseorang dengan keadilannya, bukan dengan kezalimannya. Jadi dalam persoalan ketentuan Allah ni, kita kalau kita nak engkar, tak nak terima, nak tolak pun, kita tak dapat lakukan apa sekalipun. Jadi kalau kita engkar pun, kita tetap akan mati. Cuma kita akan mati dalam keadaan menahan kemarahan. Tapi kalau kita terima, kita akan terima dengan penuh ketenangan, dengan hati yang tenang. Jadi insyaAllah dalam pertemuan akan datang, saya akan ulang lagi perbincangan berkenaan dengan iradah syariah ni. Begitu juga kesimpulan daripada iradah kauniyah dan iradah syariah. Suatu perbincangan yang penting kepada kita untuk kita memahami persoalan takdir ini. Jadi saya rasa mungkin tak ada kesempatan aku untuk soalan seterusnya. Sikit lagi Ustaz, saya rasa sementara kita tunggu Ustaz masuk untuk lihat ada Puan Nisa angkat tangan. Puan Nisa nak tanya, silakan. Ya, Assalamualaikum Puan Ninon dan Ustaz, terima kasih. Ustaz, saya tu merujuk pada soalan saya, adakah contoh syariah tu yang utamanya adalah Al-Quran? Dia sama ada kauniyah ataupun syariah. Panduan utama kita ni adalah daripada Al-Quran lah.
ya kita akan jumpa lagi ayat-ayat yang saya akan ada dalam buku tu. Kalau ada dalam buku tu, selepas daripada ni ada lagi ayat-ayat yang menunjukkan kepada kauniyah dan juga kepada syar'iyah. Sebenarnya perbincangan kita ni masih tak habis lagi ni. Tu lagi. Jadi sama ada kauniyah ataupun syar'iyah, semua panduan dianya, asas dianya adalah Al-Quran dan